Apa pantun apa nak buat video ni? Tak ada pantun lah. tak nak buat pantun apa. Dalam video kali ni, kita nak review upacara kekah. Upacara kekah? Oh, New Zealand belasah pasukan Malaysia 4-0. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. Dalam video kali ini kita nak review lah game antara pasukan New Zealand dengan pasukan Malaysia, yang mana kita tahu New Zealand belasah pasukan Malaysia 4-0. Tapi sebelum tu kita nak ucapkan selamat datang kepada fan-fan bukan fan Malaysia daripada sini. Mungkin dia pemain daripada luar negara, tapi terima kasih sebab singgah dekat video ni juga. Dalam game ni Malaysia telah bermain dengan sangat mengecewakan. Kita kalah 4-0 dengan pasukan New Zealand. Dan kita komen satu-satu apa masalah Malaysia dalam game ni. Kalau kita tahu daripada segi line up, tak ada apa-apa pun kita nak perkatakan dalam game ni. Cuma dalam game ni aku lagi prefer lah kalau Syafiq Ahmad main. Tapi mungkinlah disebabkan faktor fizikal, pemerhati terpaksa letakkan play-play yang kita boleh kata paling besar yang ada dalam Malaysia, yang mana kita pakai striker macam Darren Lock apa semua tu. Dan dalam game ni pemain berkualiti macam Arif Aiman juga start. So kalau kita tahu performance game lepas, bukan lawan dengan pasukan Auckland. Auckland tu aku tak tengok Malaysia seri dengan mereka. Kita dah tengok Malaysia ni ada satu sistem permainan yang baru tau, yang mana mereka ni main ala-ala tiki-taka. Tapi dalam game ni New Zealand seolah-olah buatkan kita bukan main macam tiki-taka, kita main macam teka-teki pun ada. So dalam game ni masalah yang pertama yang berlaku dekat Malaysia adalah daripada segi bahagian midfield, yang mana midfield ni adalah bahagian yang paling crucial kalau kita nak main tiki-taka. Tapi masalah dia, bila dalam game ni daripada minit pertama sampai minit ke 90, midfield kita tak boleh settle down dengan permainan pasukan New Zealand, yang mana New Zealand dalam game ni mereka lebih main high press. Untuk separuh masa pertama, aku agak terkejut juga macam mana New Zealand boleh habiskan first half dengan 0-0. Sedangkan kalau kita tahu separuh masa pertama bertubi-tubi New Zealand attack Malaysia. Dan kalau kita nak compare gameplay Malaysia waktu first half dengan second half, sebenarnya second half Malaysia main lagi bagus. Tapi second half yang Malaysia kena 4-0. Separuh masa pertama, aku nak puji seorang pemain defender pasukan Malaysia yang bernama Haris Haikal. Haris Haikal ni memang padu. Dia banyak jaga defensive line pasukan Malaysia. Dan banyak juga buat clearance depan gol untuk pasukan Malaysia. Dan separuh masa pertama, Syian Hazmi performance dia memang on top. Untuk first half, aku boleh kata midfield agak barat, tapi defensive dengan keeper memang solid. Dan attacker memang mati gila waktu first half. So separuh masa pertama, selain dibantu oleh pertahanan Malaysia yang padu, dibantu juga oleh luck. Disebabkan New Zealand punya player pun bongok juga, mereka tak boleh skor. Banyak gila can depan gol tapi mereka tak boleh skor. Mereka patut salahkan diri mereka sendiri. So first half habis dengan 0-0. Second half, macam mana tiba-tiba daripada 0-0, second half kena bantai 4-0. Kalau kita tahu separuh masa kedua, Malaysia cuba main lebih open. Ni adalah kita boleh kata kesilapan pertama Malaysia buat dalam game ni, yang mana bila kita lawan dengan pasukan yang ada technical ability yang lagi bagus daripada kita, pasukan yang ada physical yang lagi bagus daripada kita, tapi kita pilih untuk main open. So bila Malaysia pilih main open dalam game ni, lagi buka ruang untuk play pasukan New Zealand attack dekat Malaysia. Sebab kalau hang boleh tengok waktu separuh masa pertama, walaupun daripada segi attacking kita kurang, tapi daripada segi defensif kita bagus. Sebab apa? Sebab dalam game ni midfield pasukan Malaysia dan juga winger pasukan Malaysia pun turun sekali. Tapi masalah dia dalam game ni waktu second half, Malaysia punya player lebih open ke atas dan buatkan kita ni lebih expose bila kita kena counter. Dan hang tengok gol pertama Malaysia kena tu adalah hasil kesilapan daripada Hendrik, yang sepatutnya aku rasa dia passing dekat belah Akil Rashid dekat belah kanan kot. Tapi dia nak open juga dekat belah sempit. Lalai kali bila sempit tu dapat dekat player New Zealand, Hendrik acah-acah injet. Tak tahulah acah-acah kan injet betul kan. Kalau injet betul tak apalah kan. Ni kok takut acah-acah injet sebab malu lebih kan. Lepas dia silap passing, lepas tu bola dapat dekat player New Zealand, lepas tu dia pun boleh counter dekat pasukan Malaysia. Hang boleh tengok berapa banyak je player Malaysia yang ready time tu waktu New Zealand counter attack. Sebab banyak player Malaysia tu tengah attack nak atas. Sebab kalau boleh tengok permulaan attacking Malaysia waktu second half memang nampak positif gila. Nampaklah Malaysia ni macam boleh do something waktu second half. Tapi secara tiba-tiba taktikal ni lah yang memakan diri Malaysia sendiri, yang mana kita lebih expose kepada attacking pasukan lawan. Lepas tu tak cukup dengan gol pertama, gol kedua juga Malaysia bolos. Yang tu pun adalah daripada segi defensive mistake, yang mana aku rasa Syamir sepatutnya yang jaga pemain nombor 7 yang skor tu. Hang boleh tengok player nombor 7 tu kalau duduk kat situ, kalau ada nasi dekat tangan dia, dia boleh makan
makan nasi dulu tau. Dia boleh makan nasi, boleh cicah kuah lagi semua kan. Boleh minum air teh ais sekali. Oh, sedap lah teh ais kan. Dia boleh buat macam-macam dulu sebelum dia skor mat. Betapa lapangnya, betapa besarnya space yang dia ada sebelum dia skor tu. Dan waktu ni ramai salahkan Shihan tau. Pasal apa Shihan tak boleh save gol kedua tu. Tapi yang cuba tengok betapa besarnya space yang player nombor 7 pasukan New Zealand tu ada sebelum dia skor dengan pasukan Malaysia. Waktu kena 1-0 tadi, aku boleh kata Malaysia still main dengan taktik lagi tau. Waktu kena 2-0 tu, hang boleh tengok Malaysia dah start rabak dah. Yang membuatkan Malaysia bila kena 2-0 tu, mereka tolak bola ni atas, attack betul tawakal. Gol tak gol. Macam tu je Malaysia main lepas kena 2-0 tu. Lepas tu gol ketiga pula, jaringan daripada Chris Wood, striker daripada EPL tau. Main dekat New Zealand. Tapi sayangnya gol dia tu bukan gol daripada kepaduan dia, tapi daripada kesilapan Shihan Nazmi. Shihan Nazmi dalam game ni waktu first half memang solid, tapi second half agak barai. Lagi-lagi dia buat mistake untuk gol ketiga. Yang aku rasa sepatutnya gol ketiga tu dia memang patut do better lah. Tapi aku rasa tu memang dia pun dah rabak dah kot kan. Sebab tu lah bola macam tu pun dia dah tak boleh nak save dah. Tapi itulah pemain-pemain dah start hilang fokus bila kena 2-0. Nasib baik lah dalam game ni New Zealand boleh skor tambah lagi 2 gol je. Hang bayangkan kena 4-0 tu pun aku kata nasib baik. Sebab dalam game ni Malaysia memang sepatutnya deserve kena 5-6-0 lah. 7-0 pun deserve dalam game ni. Sebab New Zealand pun bila Malaysia start tekan gear 2 second half, New Zealand pun tekan gear 3 second half. Boleh tengok New Zealand punya player memang tak bagi chance langsung dekat Malaysia, walaupun ni just game friendly je. Mereka cuba cari gol sebanyak mungkin dan mereka akhirnya dapat juga gol keempat lawan dengan pasukan Malaysia. Performance dalam game ni aku rasa sangat mengecewakan lah. Daripada segi attacking Malaysia barai, daripada segi defensif Malaysia barai, daripada segi penguasaan bola Malaysia barai. So boleh kata dalam game ni Malaysia memang total kalah dengan pasukan New Zealand. Tak ada apa pun nak dibanggakan dalam game ni. Ada juga lah yang komen kata Arif Aiman simpan kaki apa semua kan. Bagi aku dia main okey je dalam game ni. Cuma itulah kurang support dalam permainan bola sepak Malaysia ni. Cuma satu benda lah yang aku rasa macam patut diperbaiki lah kalau Malaysia ni still nak main tiki taka. Bila kita nak main positioning football ni, jangan marah aku tak. Aku tahu mesti akan ada fan yang kata hang cakap pandai lah kan. Hang cuba main tengok. Betul aku sembang macam apa juga kan. Macam kita duduk kedai kopi sembang lah ni. Aku bukan pakar pengolah bola sepak. Aku nak meluahkan kemarahan aku. Takkan aku tak boleh luahkan kemarahan aku kan. Bila kita nak main position football ni bukan satu tactical yang mudah tau. Position football ni perlukan satu kesefahaman yang tinggi dalam satu tim. Sebab apa? Sebab bila seorang player dapat bola, pemain-pemain lain mereka kena bergerak dekat tempat yang open untuk pemain yang dapat bola tu passing dekat mereka. Katakanlah pemain yang dapat bola tu dia tak ada option untuk dribble ke depan. So bila ada teammate-teammate dia yang lari ke tempat open, dia boleh passing dekat mereka. Ni lah yang tak ada dalam game ni, yang mana player-player Malaysia bila dapat bola, seorang dapat bola, yang lain tercongok je tengok bola. Ada cubaan untuk larian-larian mereka untuk ke space yang open, tapi agak lambat juga action mereka. Lagi-lagi player pasukan New Zealand mereka lagi cepat tutup space bila player Malaysia cuba pergi ke tempat yang open. So aku harapkan benda tu boleh diperbaiki lagi next game. Dan aku rasa dalam game ni kalau kita nak salahkan coach pun tak guna juga. Sebab taktikal tu kita nampak cuma kekurangan kualiti daripada segi pemain. Dan pemain pun dalam game ni nampaklah mentaliti mereka agak rabak juga bila dah kena 2-0 dalam game ni sampailah kena belasah 4-0. So kita tak boleh nafikan walaupun kita duk bergaduh dengan fan-fan Indonesia dekat seberang, tapi dah ni Indonesia dah jauh tinggalkan pasukan Malaysia. Walaupun Indonesia daripada segi ranking mereka still bawah daripada Malaysia lagi, tapi tak lama tu mereka potong lah tu kan. Tapi kalau kita nak compare progression yang PSSI buat berbanding dengan FAM buat, sorry to say lah FAM, memang nampak PSSI buat lagi bagus daripada hampa. Mereka boleh dapatkan pemain berkualiti, lepas tu nampaklah improvement daripada segi permainan mereka. Untuk pasukan Malaysia kita still terkapal-kapal lagi dengan pemain yang sama. Dan bukan setakat terkapal-kapal nak cari pemain yang bagus untuk Malaysia, Malaysia juga terkapal-kapal nak cari lawan juga dalam international friendly. Sampai terpaksa lawan dengan pasukan Auckland, klub dekat New Zealand. Tu pun seri, mampus juga Malaysia ni. So kita harapkan akan ada perubahan lagi untuk pasukan Malaysia sebab kita sayangkan bola sepak Malaysia. Kita pun nak main World Cup juga kan. Tak ada lah kita tak mau main World Cup. Mereka nak main World Cup ke? Dak lagi lah. Okey lah. So itulah video kali ni. Tak mau cakap banyak sebab Malaysia pun kalah 4-0 kena bantai. Cakap banyak tak guna, cakap sikit pun tak guna. Baik tak cakap kan. So itulah video kali ni. Dan terima kasih sebab tak sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.